Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan terangkan tentang gambar Raja Sina cermin cekung. Jadi saya akan terangkan gambar Raja Sina apabila objek di infinity, iaitu U sama dengan infinity. Maksudnya jarak objek tu berada pada kedudukan infinity yang kita tak tahu betapa jauhnya dia. Maksudnya di infinity lah. Lepas tu dah lukis paksi utama, paksi binaan. Lepas tu dah lukis cermin cekung. Jadi ni cermin cekung. Kita kena lorekkan. Lepas tu kat cermin cekung ni kita kena lorekkan bahagian kanan. Kalau kita lorekkan bahagian kiri, dia membawa makna kepada cermin cembung. Jadi kita labelkanlah F. Labelkan F. Lepas tu kita labelkan pula C. Sini juga dikenali sebagai 2F. So lepas tu kita buat satu garis lurus dekat sini. Tak kisah mana-mana sudut. Lepas tu kita tarik pula, kita buat pula garis lurus pada titik ni yang selari dengan C. Lepas tu kita buat lagi garis lurus macam ni. Jadi inilah image yang terhasil selepas pantulan. Jadi apakah ciri-ciri image ni? Lupa. Yang ni dia punya arah. Dan image-image yang terhasil ialah nyata, songsang dan dikecilkan. Baiklah, saya akan tunjukkan dekat semua bagaimana hendak melukis gambar Raja Sina bagi cermin cekung jika objek lebih besar daripada 2F ataupun center. Jadi pertama sekali kita lukis gambar Raja Sina seperti biasa. Kemudian kita letakkan objek lebih daripada center di mana objek berada di kawasan sini. Tak kisah nak letak kat mana-mana asalkan lebih daripada center. Jadi saya letaklah objek di sini. Saya letak objek di sini. Kemudian saya labelkan dia sebagai U. Kemudian saya tarikkan daripada sini ke garisan rujukan untuk menghasilkan image. So kita gariskan. Jangan lupa buat arah dia. Kemudian cahaya tak dapat nak dibiaskan ke sini kerana cermin merupakan objek legap. Jadi bila tidak dapat dibiaskan, dia akan dipantulkan semula. Jadi garisan ini akan dipantulkan melalui titik fokus. So dia akan jadi begini. Buat arah. Kemudian kita ambil daripada sini, kita gariskan melalui titik fokus juga. Begini. Terjadi benda yang sama, tidak dapat dibiaskan kerana cermin merupakan objek legap. Maka dia akan dipantulkan semula. So dia akan dipantulkan begini. Di sini merupakan persilangannya. Jadi di sinilah image akan terhasil. So kita lukis image di sini. So di sini ialah image, kita labelkan sebagai V. Daripada sini kita dapat lihat bahawa image yang terhasil mempunyai beberapa ciri, antaranya yang pertama adalah songsang. Yang kedua adalah lebih kecil. Bila kita tengok image dengan objek, image ni lebih kecil daripada objek. Dan yang ketiga, image adalah nyata. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya jika objek
kedudukannya ialah U sama dengan 2F, bermakna objek adalah berada di C. Okey. Jadi, kalau kita bayangkan yang ini ialah cermin cekung kita, yang ini, titik yang ini ialah F, dan yang ini pula di tengah ni ialah C. Okey, objek pada C. Okey, kita buat objek. Okey, yang ini objek kita kan. Okey, yang ni objek kita. Lepas tu daripada objek ni kita buat garisan lurus. Kita letak tanda macam tu, letak anak panas itu. Lepas tu menunjukkan arah lah kan. Lepas tu daripada sini dah kena cermin, dia akan berpantul balik. Dia akan berpantul melalui F. Jadi kita buat arahnya. Buat arah. Lepas tu daripada bucu yang sama, dia akan pergi melalui F ke cermin ini untuk dipantulkan. Bila dipantulkan, yang ini akan jadi titik persilangan. Dan di titik persilangan inilah bucu yang sama terbentuk. Jadi image akan berada di bawah C. Jadi ciri-ciri image yang terhasil ialah nyata, songsang dan sama saiz dengan objek. Jadi soalan saya ialah U lagi besar daripada F dan lebih kecil daripada 2F. F ialah center dan 2F ialah titik fokus. Jadi U di antara dia. Anggapkan dia di situ. Kenapa dia tak terbias dan terpantul? Sebab ia ialah cermin cekung. Ini arah dia. Lagi satu hala. Kita panjangkan sikit. Jadi, image yang terhasil kat sini. Apa ciri-ciri image? First sekali, dia ialah songsang. Kedua, dia lebih besar. Dan last sekali dia nyata. Sekian. Okay, hi. So, this is finally my turn. Okay, jadi saya nak terangkan kepada anda bagaimanakah pembentukan image oleh cermin sfera cekung. Jom. Okay, jadi saya akan gunakan software Paint untuk terangkan dengan lebih visualize bagaimanakah cermin cekung itu berlaku. Baiklah, jadi cermin cekung yang saya ingin bawakan kepada anda ialah cermin cekung dalam keadaan objeknya ialah U sama dengan F. Okey, apakah U sama dengan F? U ialah jarak objek, manakala F ialah panjang fokus. Okey, U ialah jarak objek, manakala F ialah panjang fokus. Okey, jadi bagaimanakah gambar raja sinar ini boleh terhasil? Okey, caranya begini. Mula-mula, objek akan memantulkan sinar ke arah kutub cermin cekung. Kemudian, sinar itu akan kembali dipantul semula ke arah C, iaitu pusat kelengkungan. Tetapi, kita boleh panjangkan garis ini ke arah belakang cermin. Untuk sinar yang kedua, di mana objek akan memantulkan sinar ke arah kutub cermin cekung juga, tetapi dalam arah yang selari dengan panjang fokus. Kemudian apa yang akan berlaku? Okey, sinar ini akan dipantulkan semula ke arah titik fokus. Okey, dan perkara yang sama juga berlaku di mana garisan ini boleh dipanjangkan ke arah belakang cermin dengan garis-garis putus. Okey, jadi garis putus-putus ni pun sebenarnya ada fungsinya di mana image akan terbentuk di sini. Di mana? Di infinity. Okay, jadi jom kita ikut arrow ni ke bawah. Okay, baiklah. Jadi ciri-ciri image yang terhasil akan terhasillah
image yang Maya tegak dan juga diperbesar. Okey, sekian itu saja daripada saya, Auni. Bye-bye. Assalamualaikum. Hari ini saya akan tunjuk bagaimana nak buat gambar rajasinar cermin cekung apabila objek tu di antara F dengan P. P tu apa? Ialah titik optik, manakala F tu adalah titik fokus. Okey, so macam mana nak buat? Maksudnya dengan keadaan tu objek tu lebih kurang pada F lah. Maksudnya lebih kurang pada titik fokus. So seperti masa syarat dia macam sama je syarat macam apabila kita buat gambar rajasinar bagi kanta. So pertama kita kena buat paksi utama. So kalau saya nak buat paksi utama ni, okey. Okay, so ni adalah paksi utama, jangan lupa label. Okay. Okay. Sekarang macam mana nak buat cermin ni? Cermin ni, sekarang kita buat cermin cekung. Jadi cermin cekung tu, cermin dalam keadaan, maksudnya dalam konsep gambar rajasinar cermin ni, dia punya bentuk dia macam bentuk C. Tahu, dia ada dua. Antara kita kena buat C bagi C terbalik, maksudnya antara C terbalik ataupun C lagi C yang betul tu. Okay. So kalau C yang betul ni, ni adalah bentuk bagi cermin cekung. Okay. Cermin cekung. Bagi C yang macam ni, ini adalah, maaf, yang ni adalah cermin cembung. Okay. Yang macam bentuk terbalik ni baru cermin cekung. Faham? Okay. So, dengan keadaan macam ni, kalau kita confuse ke apa, kita boleh buat macam satu macam formula saya bagi. Kalau kita lupa macam mana bentuk cermin cekung dan bentuk cermin cerembung, kita macam sedut pipi. Kalau sedut pipi, bentuk dia macam ke dalam kan? Itulah cermin cekung. Tapi kalau kita kembungkan pipi, maksudnya dia macam bentuk dia macam ni. So, kalau bentuk macam ni, dia adalah cermin cembung. Okay? So, saya pun confuse tadi, tapi dah kena ingatlah formula tu. Baru tak confuse. Kau tak jadi macam saya. Okay, so. Okay, jadi kita dah tahu bentuk cermin cekung kita macam mana. Jadi dengan keadaan tu, saya showkan pakai jangka lukis. Sebab cermin tu ibarat satu bulatan kan. So, kalau kita nak pakai jangka lukis ni, kita kena tahu pusat kita berapa sentimeter. Maksudnya jejari kita berapa sentimeter. Jejari bulatan ni adalah bersamaan dengan 2F yang kita panggil C sebagai C dekat dalam gambar rajasinar cermin cekung ni. Jangan cerita gambar rajasinar bagi cermin. Okay? C. So, macam mana saya nak tentukan C? C tu adalah 2F, maka saya kena tentukan F tu berapa dulu. Saya nak letak F tu bersamaan dengan 2 cm. Jadi kalau C saya maksudnya 4 cm. So, saya akan letak 4 cm lah. Saya akan letak 4. Kat sini. Okay. Ni saya buat. Tak payah buat ni pun apa? Tak payah buat panjang sangat pun lengkungan dia. Okay. Dah nampak? So, ni cermin cekung. Lepas tu kena buat juga. Saya shortkan juga buat paksi rujukan supaya lagi memudahkan kita untuk nak tengok mana pantulan dia, mana sinar tuju dia. So, kita buat paksi rujukan. Okay. Okay, so ni adalah paksi rujukan. Okay. Dalam cermin ni pula, jangan lupa shade. Maksudnya shading. Jadi, bezanya, kalau kita nak tahu shading ni dekat mana, okay, pastikan shading tu sentiasa bahagian sini. Maksudnya sentiasa bahagian maksudnya sentiasa arah sini. Yang membezakan cermin cembung dan cermin cekung tu, shade tu tak membezakan apa-apa. Yang membezakan bentuk lengkungan ni. Okay. Kalau cermin cembung macam ni, tapi shade dia tetap arah sebelah sini. Okay. So, kita buat arah sebelah sini. Okay, dah? Okay, sekarang saya dah kata tadi saya nak letak F dia sebagai 2 cm. So, F saya kat sini.
So, saya punya C dekat sini lah, dekat titik pusat yang kita buat tadi tu. C. Okay, kat mana P? P tu adalah titik optik. So, P kat sini. Okay. Labelkan juga P ni. Okay. So, saya nak letak objek saya kurang daripada F. Sebab kita nak buat gambar rajasina tu kan. U lebih kurang daripada F. Okay, so saya akan letak gambar saya punya objek dekat sini. Yang ni objek saya. O. Okay. So, macam mana kita nak buat? Kalau konsep cermin, dia mengaplikasikan fenomena cahaya, pantulan cahaya. Kalau kanta, pembiasan. Tapi dari segi cermin, pantulan cahaya. So, kita kena buat macam pantulan lah. Cara kita nak buat pantulan tu, kita buat sinar tuju. Buat sinar tuju macam biasa. Maksudnya daripada hujung objek ni pergi ke paksi rujukan. Pergi ke paksi rujukan Sebab tu kita ada paksi rujukan tu. Sebab kita nak pergi ke situ. Okay. Paksi rujukan. Lepas tu kita pantulkan dia. So, pantulkan ni pergi ke titik F ni. Okay, di sini. Okay, so buat arrow. Jangan lupa buat arrow. Lepas tu kita buat C pula. C ni pula, dalam cermin ni, dalam konsep cermin ni, sinar tuju tu boleh lalu kat C. Kalau dia lalu dekat C, pantulan dia macam mana pula? So, pantulan dia akan macam bertindih tau. Tapi dengan janji nak buat sinar tuju tu, kita akan sentuh juga hujung objek ni. Okay, so, bila ada dengan C ni, lagi senang untuk memperoleh image tu kat mana, kedudukan image tu. Jadi sentuh objek, tapi pergi ke paksi rujukan. Okey, paksi rujukan. Okey. Maksud saya bagi pertindihan tu adalah dia punya sinar tuju macam ni, pantulan dia pun macam ni balik. Okey, faham? Okey. Tapi kalau kita lihat, dia macam lama makin membesar. So sama lah juga kita dah belajar, maksudnya dia punya kedudukan tu dekat sebelah sini. Maksudnya persilangan dia tu ke belakang. So kita kena panjangkanlah garisan ni. Tapi sebabkan benda ni bukan cahaya, maksudnya cahaya kan bergerak lurus. So cahaya dah bergerak sini, mana boleh bergerak ke belakang? Sebab dia cermin. Cermin ni macam objek legap. Cermin cahaya tu tak ditembus. Jadi kita kena buat garis putus-putus. Sebab ini hanya garis imajinasi kita je untuk memperoleh image tu kat mana, kedudukan image. Jadi kita kena buat garis putus-putus. Okay, yang ni pun sama. Kita dah dapat dah titik persilangan dia. So, titik persilangan dia dekat sini. Okay, buat arrow. Tapi, betul ke saya buat solid? Salah. Sebab apa? Image ni, kita tak boleh buat bentuk solid. Sebab dia terjadi di... Kita tak boleh buat solid sebab image ni berada di belakang cermin. Maka apabila dia berada di belakang cermin, dia adalah kena buat garis putus-putus. Bila dia berdihadapan, baru kita buat garis solid. Okay, so kita buat dia garis putus-putus. Okay, saya nampakkan dah sikit putus-putus je tu. Sekejap. Okay, nampak? So ni kita labelkan sebagai I. Jangan lupa label ya. Okay, so dah siap. Tapi, belum siap lagi. Kena letak mana pemerhati. Pemerhati tu dekat mana? Pemerhati tu dekat bahagian sini. Ingat, bahagian di hadapan cermin. Kita tak pernah tengok cermin di belakang. Kita selalu letak kat depan. Kita selalu tengok kat depan. So, letak mata sini. Okay. Okay, so ni adalah pemerhati. Okay, so sekarang, apa ciri-ciri image dia? Macam mana nak tahu ciri-ciri image dia? So, kita buatlah, kita tulis juga ciri-ciri image ni. Okay, apa ciri-ciri image dia? Okay, seperti yang kita tahu, kita tak tahu sekarang dia ni maya ke nyata. Okay, dia akan maya. Sebab apa? Dia image tu berada pada kedudukan bukan bahagian pemerhati. Faham? Dia bukan bahagian pemerhati. Selalunya, kalau kita dalam konsep kanta juga, image tu jadi maya apabila dia berada di kedudukannya bertentangan daripada bahagian pemerhati. Sama lah juga dengan sekarang. Walaupun pemerhati ni, objek kat sini, tapi pemerhati nampak objek kat sini, dia tetap image tu berada di bahagian, kita kena nak tahu mana dia nyata kalau maya, kita kena periksa dia dari segi, dia duduk dekat bertentangan pemerhati ke berada pada pemerhati.
Faham? So, kalau sekarang dia bertentangan dengan bahagian pemerhati, maksudnya dia adalah image maya. Okay. Yang kedua, kita tengok. Dia lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar. Okay, kita tengok lagi. Dia tegak ke songsang? Tegak. So, dah siap. Itu je. Okay, sekian. Terima kasih. Kalau sekarang kita dah siap, tapi jangan lupa tulis letak tajuk. So, tajuk dia apa? Okay, padam je. Tajuk dia ialah gambar Raja Sinar Cermin Cekung apabila U lebih kecil dari F. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini saya akan melukis gambar Raja Sina bagi cermin cembung. Okey, pertama sekali macam biasa kita kena lukis dia punya paksi utama dengan garis rujukan. Kemudian kita lukis dia punya kanta. Bentuk dia sama je macam kanta cekung. Cuma disebabkan dia kanta cembung, jadi kita kena lorek bahagian dalam. Okey, kemudian kita tentukan titik fokus. Kita letak sini lah. Dan juga dia punya center belatan. Pastikan center ni 2 kali daripada titik fokus. Okey. Jadi mata kita tengok daripada sini. Okey, kemudian tentukan objek kita nak letak kat mana. Contohnya yang ni saya ambil contoh U lebih besar daripada F. Jadi kalau F kat sini, kita letak U kat sini lah. Okey. Okey. Kemudian kita lukis dia punya gambar Raja Sina. Okey, ada satu yang selari dengan paksi utama. Jadi, kat sini kita boleh nampak titik persilangan sebab dekat bahagian luar cermin ni tak ada titik persilangan. Jadi, dia image-nya terbentuk di belakang cermin. Jadi kat sini image dia. Dah siap. Jadi ciri-ciri image yang kita boleh perhatikan. Pertama sekali, image ni ialah image maya. Yang kedua, dia tegak. Yang ketiga, dia lebih kecil. Jadi diperkecil. Jadi cermin cembung ni sebenarnya berbanding dengan cermin cekung. Cermin cembung dekat mana pun kedudukan objek, awak letak kat mana pun kedudukan objek tu, ciri-ciri image dia sebenarnya tetap sama. Tak kisahlah U sama dengan F ke, U lebih besar pada F ke, U lebih kecil pada F. Kat mana pun kedudukan objek tu, ciri-ciri image dia sama. Okey. Seterusnya kita tengok sikit aplikasi cermin cembung dalam kehidupan. Ni contoh-contoh cermin cembung yang ni biasa kita jumpa kat dalam kehidupan. Contohnya cermin keselamatan jalan, cermin keselamatan bangunan, dan cermin pandang kenderaan. Macam yang kita tahu, cermin sebelum ni, cermin cembung ni dikenali juga sebagai cermin pencapah. Jadi cermin cembung ni dia memberikan kita medan penglihatan yang lebih luas, yang bolehkan kita nampak sebuah kawasan tu lebih luas. Okey. Last sekali saya nak terangkan sikit tentang gambar raja yang kita lukis tadi. Bila cermin cembung, bila sinar cahaya melalui dia akan terpantul semula keluar cermin. Jadi sebab itulah dia punya, nampak tak arrow ni ke sini and then ni ke sini. Dia pantul kembali. Yang garisan belakang putus-putus ni ialah garisan imajinasi kita. Sebab
kita dapati dekat bahagian luar cermin ni tak ada yang bersilang. Jadi image ni terbentuk dekat belakang cermin, iaitu image maya. Okay. So itulah sedikit penerangan tentang cermin cembung. Korang semua boleh cuba buat dekat rumah, cuba buat sendiri. Guna letak kedudukan objek yang berbeza. Contohnya letak U sama dengan F pula ke. Okay, tu je. Terima kasih. Bye.